Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subtopik seterusnya dalam nutrisi, kamu perlu tahu tentang kepentingan gizi seimbang. Apa dia pula gizi ni? Okey, jom kita tengok. Gizi ini sebenarnya bermaksud corak pemakanan. Tapi bila kita sebut gizi seimbang, mestilah sesuatu yang seimbang. Betul tak? Okey, apa maksudnya? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan, 7 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan tetapi dalam kuantiti yang betul. Ingatlah, gizi seimbang dalam kuantiti yang betul. Okey. So, ini cikgu nak tunjukkan tentang piramid makanan yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi ini ialah piramid makanan yang lama. Okey, apa bezanya dengan yang baru? Jom kita perhatikan bahagian bawah piramid. Yang bawah sekali tu yang berwarna kuning. Kita tengok. Yang bahagian berwarna kuning ini kelas makanan yang manakah yang paling banyak? Cuba tengok contoh makanan dia. Okey, kelas karbohidrat kan, iaitu nasi, mi, roti dan juga produk bijirin. Jadi ini ialah yang disarankan untuk kita makan paling banyak. Okey, aras di atas dia ialah aras buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan seterusnya, aras makanan yang kedua yang perlu makan sederhana ialah lauk pauk yang awak gunakan seperti ayam, daging, ikan, kekacang dan juga tenusu. So, apa bezanya dengan piramid makanan baru? Okey, jom kita tengok. Piramid makanan baru telah dicadangkan pada tahun 2020 oleh Kementerian Kesihatan. Okey, kita tengok dasar paling bawah sekali piramid, iaitu yang bahagian disarankan makan paling banyak. Okey, terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nampak dah terpusing dah. Okey, so pastikan selepas ini untuk mendapatkan makanan yang betul, gizi yang seimbang, pastikan sajian yang paling banyak adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, di atas sayur-sayuran dan buah-buahan ialah aras, iaitu kelas karbohidrat. Okey, dan kelas karbohidrat yang disarankan ini ialah mestilah daripada bijirin penuh. Okey, perhatikan kalau roti tu roti yang ada banyak gandum, warna koko kan. Okey, kalau beras pun kalau boleh awak gunakan beras yang mempunyai bijirin ataupun fiber banyak. Contohnya seperti beras basmati, beras harbaponi. Macam mana kita nak tahu beras itu mempunyai banyak karbohidrat, banyak bijirin ataupun tidak? Okey, bila awak masak, bila awak pegang, dia akan berderai nasi tu. Dia tak melekat-lekat. Okey, itu menandakan banyak fiber dalam beras tu. Jadi baguslah. Okey, kelas makanan yang di atas kelas aras ketiga tadi ialah bahagian susu dan juga produk tenusu dan juga lauk pauk yang awak gunakan untuk masak, iaitu ikan, ayam, telur, daging dan juga legum. Okey. Dan aras yang paling tinggi dalam piramid makanan yang perlu kita kurangkan dan ambil sedikit ialah lemak, minyak, gula dan juga garam. Boleh ambil tapi kita kena hadkan pengambilan. Kalau rasa macam dah ambil banyak, kita kena kurangkan. Okey, boleh? So, piramid makanan adalah satu cadangan dan awak juga boleh merujuk kepada model pinggan sihat yang disarankan oleh KKM. Okey, model pinggan sihat ni senang je nak faham. Cuba tengok. Di sebelah kanan sekali ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Paling banyak, separuh pinggan. Dan 1/3 pinggan adalah ikan, ayam, daging dan juga kekacang. Manakala 1/3 lagi ialah nasi kita. 1 sendok je lah. Jangan ambil lebih. Okey, jom kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang. Jadi, bila awak nak makan, tak sama. Okey, jumlah makanan yang diperlukan oleh setiap individu adalah tidak sama, bergantung kepada beberapa faktor. Jadi, ada 6 faktor yang cikgu nak perkenalkan kepada kamu. Okey, ini 6 faktornya. Okey, apakah yang menyebabkan faktor ini mempengaruhi keperluan makanan kita? Okey, jom kita tengok. Okey, kalau saiz badan,
Antara orang yang bersaiz badan besar dengan bersaiz kecil, orang yang bersaiz badan besar memerlukan lebih banyak tenaga. Jadi dia perlukan kuantiti yang lebih banyak ataupun makanan yang mempunyai nilai tenaga yang banyak. Okey. Seterusnya, faktor yang kedua ialah umur. Jadi orang yang dewasa, warga tua ataupun kanak-kanak mempunyai perbezaan keperluan tenaga. Jadi kanak-kanak kan aktif, jadi kanak-kanak perlukan lebih banyak tenaga. Jadi dia perlu makan lebih banyak karbohidrat. Ada satu lagi kelas makanan yang perlu kepada kanak-kanak untuk pertumbuhan mereka. Apa dia? Siapa boleh jawab? Tolong PM cikgu untuk claim hadiah. Cikgu ada hadiah untuk kamu. Okey, next. Pekerjaan. Jadi pekerjaan juga memberi pengaruh kepada keperluan makanan kamu. Kalau pekerja buruh dengan pekerja seperti kerja-kerja ringan yang bekerja dalam penyaman udara, dalam pejabat, ataupun cikgu mempunyai keperluan tenaga yang berbeza. Jadi makan pun memerlukan jumlah tenaga yang berbeza. Okey. Seterusnya kita tengok iklim. Jadi, individu yang berada di kawasan iklim sejuk, dia perlu makan dengan kuantiti yang banyak. Kenapa? Sebab untuk menampung kehilangan haba yang banyak kepada persekitaran. Sebab kawasan sejuk, jadi badan dia banyak kehilangan haba. Untuk menampungnya baik, dia perlu makan dengan banyak. Okey, keadaan kesihatan. Orang yang sihat dengan orang yang sakit. Siapa yang perlukan lebih banyak tenaga? Orang yang sakit memerlukan tenaga lebih untuk sembuh. Sebab itulah orang yang sakit perlu makan, sebab dia perlu melawan jangkitan. Dan satu lagi kelas makanan yang dia perlu makan yang penting ialah vitamin. Vitamin C. Faktor terakhir ialah jantina. Lelaki dengan perempuan ada beza amount yang kita perlu ambil dalam seharian. Jadi lelaki ada banyak otot, melakukan banyak kerja. Jadi lelaki memerlukan tenaga yang banyak dan jumlah makanan yang lebih daripada perempuan. Okey, faham? Jom kita tengok pula tentang nilai kalori makanan. Berapa banyak tenaga yang dihasilkan oleh makanan yang kita makan. Sebab tu kita tak boleh makan sesuka hati. Jadi kalori makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram daripada makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan kita. Jadi jumlah tenaga ini diukur dalam unit kalori ataupun joule. 1 kalori nilai dia adalah 4.2 joule. Joule. Di sini ialah cara untuk mengira kelas makanan yang paling asas dan selalu kita jumpai, iaitu lemak, karbohidrat dan protein. Okey, lemak setiap gram didarabkan dengan nilai 9, manakala karbohidrat setiap gram didarabkan dengan 4 kalori dan protein nilainya adalah 4 kalori juga. Okey, kita tengok contoh. Diberi sekeping roti mengandungi 0.8 gram lemak dan 12.3 gram karbohidrat, 2.3 gram protein. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, ingat balik tadi, lemak kena darab dengan 9, karbohidrat darab dengan 4, protein pun 4. Jadi awak kira satu persatu. Sama tak dengan pengiraan yang cikgu tunjukkan ini? Okey, kalau lemak 7.2 kalori awak akan dapat, karbohidrat kamu akan dapat 49.2 dan protein 9.2. Jadi berapakah jumlah bagi sekeping roti? Awak tambahkan semua dan awak akan memperolehi 66 kalori. Okey, mudah kan? Okey, ini adalah antara lampiran yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Adakah kamu tahu berapa banyak kalori yang kamu makan? Dan apa yang akan terjadi jika kamu makan terlebih kuantiti makanan tetapi kamu menggunakan sedikit tenaga? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang akan jadi?